A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student-student cikgu. Macam mana, sihat semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Okey. Anu ada di atas. Alhamdulillah, okey, Anu pun ada atas talian. Nama tak nampak. Okey, Ain, Ayuni, alright. Setakat ni baru 3 orang saja students, tidak mengapa. Kita teruskan kerja buat kita pada pagi ini insya-Allah. Baiklah, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baiklah, Alhamdulillah. Okey. Hari ni hari Selasa 1 hari bulan 12. Dah masuk bulan 12 dah students. Okey, kalau ikutkan countdown kita hari ni 82 hari lagi nak SPM SPM pada 22 Februari tahun 2021, lagi 83 hari. Okey, baik. Baik. Kita akan sambung ulang kaji, ulang kaji dengan menggunakan modul STAR Sejarah Kertas 2 set 4 yang cikgu minta awak ambil di pos jaga tu. Dan pastikan bersama-sama modul tersebut anda ada rujukan ataupun buku teks. Okey, baik, kita sambung. Kalau tak silap cikgu, awak dah sampai soalan nombor 4, betul ke? Betul ke? Siapa-siapa respon? Betul. 4A dah bincang, betul? Dah. 4B juga dah bincang, betul? Dah. 4C? Tak lagi. 4C tak lagi. Okey, baik. Kita lihat jawab soalan 4C. Cikgu kongsikan bersama dengan anda paparannya. Okey, tunggu sebentar. Alright. 4C. Mengapakah konsep Pakatan Murni ini perlu dijaga dan dikekalkan? Nampak tak paparan yang cikgu kongsikan? Nampak kan di skrin masing-masing? Nampak. Okey. Mengapakah konsep Pakatan Murni ini perlu dijaga dan dikekalkan? Baiklah, bagaimana kita nak jawab soalan ni? Ingat pelajar-pelajar sekalian, setiap ceraian terakhir dalam soalan sejarah kertas 2, soalan tu adalah soalan 100% kebat. Okey, namun begitu, okey, jangan anggap semua kebat adalah susah. Tidak semestinya. Ada juga soalan kebat mudah untuk kita jawab. Yang sukar tu sukarlah. Okey, yang mudah pun ada. Baik, bagi cikgu soalan sini sebenarnya sederhana, tak susah dan juga tak berapa senang sangat. Dia di tengah-tengah. Okey, jadi soalan ni aras kesukarannya adalah sederhana sahaja. Okey, dan soalan ni nak anda berikan murni, perlu kita kekalkan sampai hari ini dan dijaga hari ini. Sebab kita dah belajar konsep Pakatan Murni ni dilaksanakan untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang mana kemerdekaan itu diperolehi dengan kerjasama antara kaum. Itu kita dah belajar dan juga kita dah jawab dalam soalan yang pertama, apakah maksud Pakatan Murni. Okey, baik. Siapa-siapa yang nak kongsikan jawapan ini? Boleh screenshot. Okey, cikgu, siapa-siapa yang volunteer, sukarela, screenshot jawapan anda. Okey, send dalam Telegram, cikgu akan semak. Siapa-siapa boleh atau semua pun tak apa, cikgu semak semuanya. Okey, boleh? Silakan. Boleh, ada berapa orang ni kat talian ni? Aisyah baru masuk.
Okey, ada 7 orang. Ada 5 orang Ada 5 orang. Okey, Nabi Syah baru masuk, ada 6 orang. Alright. Okey, siapa nak bagi jawapan dia? Siapa? Siapa nak yang volunteer snapshot jawapan bagi dalam Telegram, cikgu tunggu ni. Okey. Alright, masuk dalam grup tak apa. Okey, dalam grup anda pun boleh, cikgu tunggu. Cikgu tunggu sebab soalan ni soalan kebat. Jadi jawapannya bebas. Jadi mungkin ada banyak cadangan jawapan. Itu sebabnya siapa rasa yang nak kongsikan jawapannya, kongsi sekarang, cikgu akan semak. Sebab jawapannya di luar buku teks. Okey, boleh ambil sikit buku teks, boleh campur dengan pengetahuan di luar buku teks pun boleh. Alright, silakan. Siapa nak kongsi? Cikgu tunggu ni. Okey, Ayuni, cikgu dah dapat jawapan awak, Ayuni. Alright. Baik, kita semak jawapan Ayuni. Yang lain tu bolehlah hantar jawapan pada cikgu. Okey, kita tengok jawapan Ayuni. Okey, ni jawapan Ayuni. Baik, terlihat. Cikgu besarkan. Okey, semua tengok. Okey, mengapakah konsep pakatan murni perlu dijaga dan juga dikekalkan? Baik. Okey, ingat Ayuni kalau boleh tulis ayat lengkap. Okey, pakatan murni ini perlu dijaga dan dikekalkan kerana ia tidak berlakunya pertumpahan darah yang boleh meragut nyawa orang ramai. Okey, kerana ia tidak berlakunya pertumpahan darah yang boleh meragut nyawa orang ramai. Okey, tutup sampai sini. Ayat dia tak berapa best sikit lah Ayuni. Isi ada, ayat tak berapa best. Okey, tak apa. Kita bagi isi dulu. Tengok isi dia dekat sini. Tidak berlakunya pertumpahan darah. Pertumpahan darah ni fakta yang pertama. Awak bagi fakta yang pertama. Yang boleh meragut nyawa orang ramai. Samalah. Pertumpahan darah dengan meragut nyawa orang ramai. Sampai sini cikgu tutup satu markah. Dengan melakukan rundingan, ia dapat mengekalkan keharmonian negara dari berlakunya perang. Okey, keharmonian fakta kedua. Okey, sorry, silap, bukan fakta kedua tu betul. Salah coding saja, salah kod. Ni lupa dengan melakukan rundingan. Okey. Dengan melakukan rundingan, dia dapat dengan keharmonian. Okey, jap sekali lagi. Okey, betul lah tu. Okey, ya. Dengan melakukan rundingan, dia dapat mengekalkan keharmonian negara dari berlaku perang. Okey, ni fakta kedua. Okey, yang boleh membuatkan negara tidak aman diduduki. Macam mana ni? Ayo ni. Lakukan rundingan, ia dapat mengekalkan keharmonian negara dari berlakunya perang yang boleh membuat negara tidak aman. Saya tak macam pening negara tidak aman, patutnya mengekalkan keharmonian dari berlakunya perang supaya negara ini kekal aman. Patutnya macam tu, tidak aman pula. Salah dekat sini dah ni. Aduh, cuainya Ayuni. Jelas dah ni. Oh, Ayuni, respon. Ayuni mana Ayuni? Keluar. Dah keluar dah Ayuni. Okey, kejap. Cuba tengok ya jawapan Ayuni. Dia silap dia. Patutnya yang boleh membuatkan negara, patutnya negara kekal aman. Okey, sepatutnya macam tu.
Kerana ia tidak berlakunya pertumpahan darah yang boleh meragut nyawa orang ramai. Dengan melakukan rundingan, ia dapat mengekalkan kehamuan negara dari berlakunya perang yang boleh membuatkan negara tidak aman duki. Okey. Baik, Ayuni dapat 2 markah. Okey, dapat 2 markah di sini. Okey, tengok Ayuni dia tadi left. Baik, Ayuni dah left dah. Tak ada dah Ayuni. Okey, baik. Cikgu nak betulkan jawapan Ayuni. Jadi semua tengok Okey, semua tengok. Baik, cikgu snapshot balik semula. Okey, baik. Cikgu besarkan. Okay, itu dia. Mengapakah konsep pakatan murni ini perlu dijaga dan dikekalkan? Cikgu nak ambil idea, cikgu nak murnikan jawapan daripada Ayuni tadi. Okey. Baik, tulis ayat lengkap. Okey, seelok-eloknya tulis ayat lengkap macam ni. Pakatan murni ini. Okey. Lupa nak tambah konsep pula. Padam balik. Lupalah pula cikgu. Nak tambah perkataan konsep. Okey. Baik. Boleh macam ni Konsep. Pakatan murni ini perlu dijaga dan dikekalkan supaya cikgu guna perkataan supaya pun boleh juga. Supaya dapat mengekalkan keamanan negara. Cikgu orang letak aman dulu. Boleh juga. Okey, boleh juga macam ni. Letak aman dulu. Okey. So, cikgu sambung. Dengan kerjasama antara kaum, kerjasama. Okey, cikgu tambah lagi menarik. Cikgu nak tambah perkataan tolak ansur. Tolak ansur Dengan kerjasama dan tolak ansur antara kaum dengan kerjasama dan tolak ansur antara kaum, kita dapat mengelakkan perbalahan. Tadi Ayuni guna perkataan pertumpahan darah kan? Boleh juga. Cuma pertumpahan darah tu teruk lagi kita dapat mengelakkan perbalahan atau pergaduhan. Sesama kaum. Nampak? Okey, dengan kerjasama kita dapat mengelakkan perbalahan atau pergaduhan sesama kaum. Okey. Baik, apa lagi jawapan Ayuni? Jawapan Ayuni tadi 2 saja kan. Okey, dan mengelakkan pertumpahan darah. Okey. Jadi soalan ini markah yang diperuntukkan adalah 4. Jadi mengapakah konsep kena bagi sebab-sebab mengapa konsep pakatan murni ini perlu dijaga dan dikekalkan. Dekat sini sebenarnya pun juga dapat 4 sebenarnya. Okey, cuba tengok. Okey, kita cuba tanda sekejap. Cikgu tukar kepada pen warna biru di sini. Baik, konsep pakatan murni ini perlu dijaga dan dikekalkan supaya dapat mengekalkan keamanan. Keamanan F1. Tutup di sini. Dengan kerjasama dan tolak ansur antara kaum, kita dapat mengelakkan perbalahan. Fakta terusnya. Tutup di sini. Okey. Baik.
Okey, cikgu ambil lagi jawapan ini, ni fakta 2. Okey, kita boleh tambah lagi, cikgu tukar pada pen merah balik. Okey, selain itu, ini dapat mengukuhkan perpaduan kaum. Macam ni lah. Perpaduan satu lagi markah. Perpaduan kaum. Okey, selain itu, ini dapat mengukuhkan perpaduan kaum dengan keamanan lah. Okey, dapat mengukuhkan perpaduan kaum dan semangat muhibah. Semangat muhibah ni perpaduan kaum lah. Okey, muhibah. Kebersamaan antara kaum. Nama dia semangat muhibah. Okey, titik. Selain itu, ini dapat mengukuhkan perpaduan dan semangat muhibah. Okey, jadi satu markah di sini, keamanan. Kemudian mengelakkan perbalahan atau pergaduhan sesama kaum, fakta kedua. Jadi kita ambil satu lagi jawapan Ayuni, okey, iaitu keharmonian. Okey, perbalahan atau perpaduan kaum. Selain itu, ini dapat mengukuhkan perpaduan kaum dan semangat muhibah dan seterusnya. Okey, dan seterusnya, menggalakkan keharmonian. Okey, cukup 4 markah. Okey, cikgu tanda di mana dapat markah dia. Biru. Okey, fakta 3. Fakta 4. 4 markah. Begitulah pemurnian bagi jawapan Ayuni. Okey, faham tak Ayuni? Ada kat talian tak sekarang? Ayuni? Ya. Okey. Ya, saya faham. Okey, awak dapat 2 je tadi. Okey, jadi ini pemurniannya. Okey, pemurnian bagi jawapan Ayuni. Baik, kita lihat jawapan, contoh jawapan calon kawan awak yang lain pula. Sekejap, kita tengok. Okey, Fas ni siapa? Aisyah Sabawati. Alright, baik, kejap Terima kasih Aisyah kerana kongsikan jawapan. Cikgu tanda sekejap ya Aisyah. Okey, cikgu besarkan. Okey, baik. Okey. Pakatan murni ini perlu dijaga dan dikekalkan kerana ianya amat penting dalam usaha untuk menangani tuntutan kemerdekaan. Cikgu buka kurungan di sini. Buka pen warna lain. Okey, kejap. Okey. Pakatan murni ini perlu dijaga dan dikekalkan kerana ianya amat penting dalam usaha untuk menangani tuntutan kemerdekaan. Baik, ni jawapan ni betul. Tetapi jawapan ni untuk pakatan murni yang kita belajar. Sekarang ni soalannya dia nak ini perlu dijaga dan dikekalkan. Okey, baik. Cikgu nak awak faham. Okey, Untuk kita merdeka, kita perlu bekerjasama antara kaum. Okey? Kita perlu bersatu dengan kaum lain. Barulah British beri kemerdekaan. Okey, ingat konsep tu. Okey? Baik. Kita tahu bahawa di negara kita terdiri atau di tanah Melayu terdiri daripada 3 kaum terbesar, iaitu Melayu, Cina dan India. British beri isyarat untuk merdeka kita perlu bersatu. So macam mana kita nak merdeka? Kita tak bersatu lagi. Okay, Melayu, Cina, India pada ketika itu masih lagi
perpaduan adalah terlalu asing bagi mereka. Jurang perkauman semakin lebar. Okey, jadi salah satu caranya ialah pakatan murni. Jadi apa maksud pakatan murni? Pakatan murni ialah usaha semua kaum. Usaha semua kaum untuk menghasilkan kerjasama dan tolak unsur politik melalui rundingan. Nampak? Itulah konsep pakatan murni. Okey, dengan konsep pakatan murni inilah kita dapat kemerdekaan. Okey, macam mana kita dapat kemerdekaan? Kita buat pilihan raya dulu. Jadi pilihan raya ni ditanding oleh parti perikatan. Yang bertanding ialah parti perikatan dan parti-parti lain. Dalam parti perikatan terdapat parti Melayu seperti UMNO dan juga parti Cina seperti MCA dan parti orang India iaitu MIC. Ketiga-tiga parti berasas kaum ini bekerjasama membentuk satu parti yang dinamakan Parti Perikatan. Jadi hasrat parti perikatan ni sungguh besar, iaitu nak merdeka. Jadi parti perikatan bertanding dalam pilihan raya sebab nak merdeka kena ada orang, kena ada pemimpin yang mentadbir negara. Jadi parti perikatan menang dalam pilihan raya. Nampak tak pakatan murni? Nampak tak kerjasama kaum ni menghasilkan kejayaan menang pilihan raya peringkat bandaran, negeri dan juga persekutuan. Jadi lepas menang, Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Kabinet, Ketua Menteri yang pertama. Ketua Kabinet tu jemaah menteri. Jadi Ketua Kabinet ialah Ketua Menteri. Okay. Jadi di bawah Tunku Abdul Rahman dibantu oleh pemimpin-pemimpin lain yang pelbagai kaum. Jadi Tunku Abdul Rahman telah mengetuai rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Jadi kita dapat merdeka lepas tu. Itu kita belajar dalam bab 5, Pakatan Murni. Baik, soalan ni nak apa? Soalan ni nak mengapakah konsep Pakatan Murni tersebut perlu dijaga dan dikekalkan. Jadi jawapan tuntutan kemerdekaan ni macam salah. Sebab apa salah? Sebab kita dah merdeka. Okey, kita merdeka kerana ada usaha Pakatan Murni. Okey, kenapa kita perlu teruskan? Itu sebenarnya soalan nak. Okay, kenapa kita teruskan? Okey, baik. Dia salah ni. Aisyah faham tak Aisyah? Aisyah? Faham. Faham kan? Okey. Jawapan awak ni kenapa salah? Sebab tak menjawab soalan. Soalan nak Pakatan Murni tu kita kena kekalkan. Baik. Selain itu, kemenangan yang dicapai oleh Pakatan Murni ini menunjukkan permuafakatan dalam pelbagai parti. Dia tak nampak konsep Pakatan Murni ini dikekalkan. Okey, dia tak nampak ayat ni. Kenapa? Okey. Okey, selain itu, kemenangan yang dicapai oleh Pakatan Murni ini menunjukkan permuafakatan. Okey, ini jelas awak tunjukkan Aisyah yang cerita dalam Pakatan Murni. Sekarang ni lepas merdeka. Nampak? Perlu dijaga dan dikekalkan. Maksudnya lepas merdeka itulah mengapa konsep pakatan ini, mengapakah konsep pakatan ini, Pakatan Murni ini perlu di soalan. Jadi jawapan ni sama macam tadi. Macam jawapan Ayuni yang cikgu murnikan sebenarnya. Ni salah ni Aisyah, awak buat pembetulan okey, salah ni. Buat pembetulan. Patutnya konsep Pakatan Murni ini perlu dijaga dan dikekalkan supaya negara kita kekal aman. Okey, keamanan ini dapat dicapai apabila semua kaum bersatu padu, dan bekerjasama serta bertolak ansur. Sikap ini akan mengelakkan pergaduhan antara kaum dan seterusnya, seterusnya memberi kestabilan politik kepada negara kita. Apabila negara kita stabil, maka negara kita maju
dan semua keadilan, semua kekayaan di negara kita dapat diagihkan sama rata dan mengelakkan perasaan tidak puas hati antara semua kaum. Macam itulah jawapannya. Okey, jelas tak semua orang? Arno, jelas tak Arno? Jelas cikgu. Okey, faham betul-betul soalan. Okey. Jadi sebabnya anda perlu anda perlu berfikir secara kritis. Soalan ni nak apa sebenarnya? Dia nak apa sebenarnya? Dia nak apa? Dia nak sebab-sebab. Dia nak tujuan. Okey. Jadi soalan sini kebatlah. Okey. Baik, jadi Aisyah dapat kosong tak mengapa Aisyah? Okey pada cikgu, okey dapat kosong ni. Sebab apa? Di sinilah kita akan belajar. Di sinilah kita akan mengelakkan kesilapan daripada berulang kembali. Jadi cikgu doakan lain kali Aisyah akan dapat markah yang baik. Okey. Okey, jangan bimbang benda tu. Okey, kita tengok lagi dalam Telegram. Ada tak jawapan yang dikongsikan lagi? Cikgu, jap data habis ni. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ayuni data habis ya. Okey, nak macam mana Ayuni? Begitulah cikgu, itulah. Cubalah sedaya upaya Ayuni. Okey, ada jawapan lain? Tak ada. Setakat ni baru 2 orang. Okey, baik. Okey, students. Ada lagi nak tanya? Untuk soalan Pak C. Ada nak tanya tak? Ada, silakan. Kalau ada, silakan. Ada nak tanya? Ada nak tanya tak? Tak ada lah tu. Okey, kalau tak ada, cikgu harap anda dapat buat pembetulan bagi jawapan bagi soalan tadi. Okey? Betul ni, tak ada pertanyaan? Atau ada yang lain nak kongsi jawapannya? Ada? Okey, baik, tak ada. Okey, boleh kita sambung soalan. Okey, saya. Ya, silakan Nabi Syah. Tanya apa? Kalau awak nak hantar jawapan awak dalam Telegram, silakan Nabi Syah. Kalau nak, cikgu tanda. Kan? Okey. Jap, mungkin Nabi Syah nak hantar soalan. Kita tunggu sama-sama jawapan Nabi Syah, jawapan Pak C. Okey. Baik, silakan Nabi Syah. Cikgu tunggu jawapan anda. Ada tak Nabi Syah? Okey, terima kasih. Cikgu nampak jawapan anda. Alamak, korang tak singit lah Nabi Syah. Okey, sekejap cikgu kena download dulu. Okey, download dulu. Cikgu kena pusing, rotatekan dia. Okay, kalau tak, cikgu kena pusing leher cikgu lah pula. Kan? Okey, cikgu dah siap download. Okey, kita cuba buka sekejap jawapannya. Okey, lambat sikit. Okey, sekejap ya. Kita buka guna yang aplikasi yang paling mudah dulu. Susah ni. Okey, open with. Alright. Okey, jom kita lihat jawapan Alia Nabi Syah. Cikgu rotatekan dia. Barulah betul. Okey, dan cikgu nak screenshotkan dia. Good job. Okey, ini jawapan Alia Nabi Syah. Kita lihat sama-sama jawapannya. Okey. Konsep pakatan murni ini perlu dijaga dan dikekalkan kerana hasil konsep tersebut telah menjadikan you bersatu. Ini nampak macam jawapan kesan. Okey, Alia, jawapan awak ni nampak macam jawapan kesan. Sedangkan soalan nak mengapakah konsep pakatan murni ini perlu dijaga. Nampak mengapa ni? Sebab-sebab. Okey, sekejap cikgu nak highlightkan dulu. Okey, mengapa ni? Sebab-sebab. Okey, ni sebab-sebab. Perlu dijaga dan dikekalkan. Okey. Jadi,
awak punya jawapan telah ni kesan. Okey, apakah kesan perkataan murni? Baru betul. Telah menjadikan. Nampak tak? Alia. Okey. Patutnya ni murnikan. Kejap. Okey. Okey, patutnya bukan telah. Konsep perkataan ini perlu dijaga dan dikekalkan kerana hasil konsep tersebut telah menjadikan semua kaum tanah Melayu bersatu. Nampak macam jawapan kesan. Okey, jadi cikgu tetap juga bagi markah di sini. Cuma murnikan dia ialah okey, konsep perkataan murni ini perlu dijaga dan dikekalkan kerana hasil konsep tersebut dapat menjadikan telah pun sepatutnya dapat. Bolehlah ni cikgu terima saja. Okey, telah menjadi boleh terima, tak ada masalah. Cuma dia nampaklah jawapan dia kesan tapi berhasil lagi dia boleh diterima. Hal ini kesatuan antara rakyat akan memudahkan perjalanan untuk kemerdekaan. Buat apa? Kita dah merdeka kah? Kita sudah merdeka dengan Pakatan Murni. Jadi sekarang ni soalannya, okey, dah merdeka dengan Pakatan Murni. So, Pakatan Murni ni kita kena teruskan atau macam mana? So, soalan dia kata nak teruskan, kena teruskan. Ni tak perlulah dekat sini. Soalan ni maksudnya ialah untuk meneruskan Pakatan Murni atau tidak. Jadi ini salah ni. Okey. Sebagai contoh, kerjasama antara UMNO MCM dapat diterima oleh rakyat yang berbeza kaum. Malah MIC telah menyertainya. Oleh itu konsep ini harus dijaga dan dikekalkan bersama-sama agar kat sini baru dapat markahnya. Agar kesejahteraan tanah Melayu dapat direbut dari penjajah. Ini fakta kedua. Agar bukan penjajah, kita tak ada dah. Agar kesejahteraan tanah Melayu dapat, ni cikgu potong pemurnian dapat dikecapi. Okey, baik. Baru nampak. Okey, dekat sini ni salah, tak payah. Ini perkataan murni semasa nak kemerdekaan, semasa perjalanan nak kemerdekaan ni. Sedangkan dalam soalan ni selepas kemerdekaan ni sebenarnya. Okey. Jadi awak dapat, Alia Nabisha dapat 2 sahaja. 2/4. Jadi jawapan awak, markah awak ialah 2. Okey, nampak Jadi sepatutnya jawapan macam cikgu murnikan macam jawapan Ayuni tadi Okey. Okey tak ni Alia? Alia respon? Okey. 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 Jadi memang macam itulah jawapan dia. Okey, terima kasihlah kerana tulis panjang-panjang ni. Tak apa kalau salah, tak apa. Sebab kita belajar dari kesilapan Okey, tapi 2/4 okey pada cikgu. Okey. Baik, jadi macam itulah belajar-belajar soalan ceraian C. Ingat, okey, kadang-kadang soalan ni dia ada susah, kadang-kadang dia ada senang. Okey, jangan ingat semua soalan kebat ni susah. Ada juga soalan kebat ni senang. Okey, alright. Okey, baik, sebagai ulang kaji ataupun imbas kembali, sebenarnya bilangan soalan susah dalam sejarah kertas 2 adalah sedikit saja. Okey, kalau awak nak tahu, okey, kita sejarah kertas 2 ada 100, terdiri daripada 100 markah. Soalan mudah, okey, 50 markah. Soalan mudah 50 markah. Banyak soalan mudah. Okey. Sederhana susah sebanyak 30 markah. Soalan susah, pelajar-pelajar sekalian, 20 markah sahaja. Hanya 20 markah sahaja. Hanya kalau awak rasa, awak rasa semua soalan sejarah ni susah, maksudnya apa? Maksudnya anda belum cukup ulang kaji. Sebab lembaga peperiksaan memang menyediakan soalan mudah lebih banyak daripada soalan susah. Untuk semua mata pelajaran. Bukan untuk sejarah saja. Jadi kalau katakan soalan itu, kertas itu 100 markah. So, 50 markah daripada 100 tu soalan mudah. Bila soalan mudah,
Kat situlah kita nak dapat banyak markah yang perlu kita skor. Soalan sederhana 30. Jadi 50 campur 30 dah 80. Soalan susah berapa? 20 markah je lah. Okay, macam tu. Alright. Okay, marilah kita sama-sama masuk bahagian B. Okay, tengok bahagian B. Modul star. Awak dah ambil soalan di pos jaga? Dah ambil soalan di pos jaga? Dah ambil aja cikgu. Tapi ada juga soalan yang saya tak ada buat lagi. Tak ada buat lagi. So, nombor 5 dah siap dah belum? 5A saya dah buat 5B? 5B baru separuh. Oh, separuh. Okey, baik. Tak apa. Okey, jadi cikgu nak ingatkan kepada semua pelajar, okey, semua pelajar perlu jawab semua soalan dalam modul tersebut. Termasuk soalan bahagian B. Kena jawab semua untuk ulang kaji. Ya, betul, dalam peperiksaan dalam bahagian B ni awak kena jawab 3 saja. Tetapi untuk ulang kaji, lebih baik anda jawab semua soalan bahagian B sebagai ulang kaji. Okey, awak kena ingat, cikgu cakap dah berapa kali cikgu tak tahu dah. Okey, ni modul set 4 ni, modul star set 4 yang sekarang kita bincangkan ini, dan juga modul percubaan yang awak dah jawab. Dua-dua modul ini, modul star set 3 percubaan, yang ini sekarang ni modul star set 4, dua-dua modul ni modul fokus SPM. Jangan main-main. Kita kena serius. Okey, kena buat. Salah tak mengapa. Okey, tengok buku, tanya kawan, boleh bincang, tanya cikgu, macam mana nak jawab, macam mana nak settlekan soalan kebat. Okey, baik. Baiklah, kita lihat jawapan soalan nombor 5. Baik, nombor 5 ni, nombor 5, okey, bila kita masuk bahagian B, okey, bila kita masuk bahagian B, awak kena ingat, okey, kat mana soalan tingkatan 4 dan kat mana soalan tingkatan 5. Okey, imbas kembali, refreshment. Okey, soalan nombor 5, soalan nombor 6, soalan nombor 7. 5, 6, 7 adalah soalan tingkatan 4. Okey, soalan nombor 8 boleh jadi tingkatan 4 dan boleh jadi tingkatan 5. Nombor 8 ni atau. Tingkatan 4 boleh, tingkatan 5 boleh. Tengoklah lembaga tu nak masukkan yang mana. Baik, soalan nombor 9, 10 dan 11 adalah soalan tingkatan 5. Macam tu pembahagiannya. Okey, jelas ya? Jadi soalan nombor 5 sekarang ini adalah soalan tingkatan 4. Satu lagi cikgu nak tambah. Okey, kalau kita lihat pattern soalan tahun-tahun lepas, kita ambil 3 tahun kebelakangan ini, kita dapati bahawa soalan tentang tamadun Islam banyak keluar dalam sejarah kertas 2. Jadi itu sebabnya dalam modul star ini, cikgu masukkan 3 bab tamadun Islam, iaitu soalan nombor 5 ni, Kerajaan Bani Abbasiyah. Kemudian soalan nombor 6, okey, soalan nombor 6 berkaitan dengan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat. Dan soalan bahagian A yang telah kita bincang, soalan nombor 2, iaitu tentang penyebaran Islam di Mekah. Yang ini. Yang ini. Kita dah jawab yang ini. Okey, dan bincang. Baik, kita bincang soalan nombor 5. So ada 3 topik lah. 3 bab yang keluar dalam kertas periksa tentang. Jadi soalan nombor 5 ni cikgu nak Arno Zulfika, boleh tak Arno? Okey, awak snap gambar untuk jawapan nombor 5A saja. Kemudian masukkan dalam tadi. Dan cikgu akan semak. Boleh Boleh tak Arno? Boleh cikgu. Cikgu. Okey, silakan cikgu tunggu dalam Telegram. Boleh PM, boleh masuk dalam grup, boleh, tak ada masalah. Silakan.
Baik, kita sama-sama tunggu jawapan daripada Arno. Baik yang lain cikgu harap students yang lain cikgu harap dapat kekalkan momentum, dapat kekalkan semangat untuk terus belajar dan ulang kaji di rumah. Dan cikgu faham di rumah ni banyak cabarannya. Kita nak ulang kaji, salah satunya ialah malas. Okey, ni jawapan Arno Zulfika. Okey, baik cikgu tanda sekejap ya. Okey, sama-sama kita lihat jawapan Arno Zulfika. Okey. Cikgu besar kan? Baik, ni jawapan Arno. Baik So, bagaimanakah kerajaan Bani Abbasiyah dibentuk? Kerajaan Bani Abbasiyah menjadi topik fokus pada tahun ini. Tidak pernah lagi, lama dah tak keluar dalam peperiksaan. Itu sebab menjadi tumpuan lah. Baik, cara kerajaan Abbasiyah dibentuk ialah selepas revolusi Abbasiyah. Bagus, revolusi atau gerakan Abbasiyah. Gerakan ni telah menumbangkan kerajaan Bani Umayyah. Yes, menumbangkan kerajaan Bani Umayyah. Huraian dia. Good job, dah 2 markah daripada 4. Selain itu, kerajaan ini diasaskan pada 750. 750 ni adalah soalan. Awak salin balik soalan. Tak payah, tak perlu. Sebab soalan ada kat atas. Di samping itu, gerakan ini dipimpin oleh Ali bin Abdullah. Nama gerakan. Jadi huraian 1B. Yang ni huraian 1A. Tutup di sini. Atas nama Ahlul Bait. Huraian 1C. Tutup di sini. So dah dapat 4 dah. 1, 2, 3, 4. Tambahan pula nama kerajaan Abbasiyah diambil sebenar nama Al-Abbas. Al-Abbas. Huraian 1D. Tutup. So, maksimum 4 markah. Maksimum, dapat markah maksimum lah Arno. 4 markah. Alright. Baik, yang lain macam mana? Tak? Yang lain? Ayuni okey? Baiklah. Kita teruskan yang lain. Soalan ceraian B. Alright, jom kita lihat ceraian B di sini. Jelaskan sumbangan kerajaan tersebut dalam bidang keilmuan. Baik, bagaimana dengan Ain Rabiatul? Ain Rabiatul boleh tak kongsikan jawapan dia? Cuba tengok Ain Rabiatul sudah keluar. Di manakah dia? Ain Rabiatul dah keluar lah pula. Siapa-siapalah dalam ni? Boleh kongsikan jawapan bagi soalan ceraian yang kedua. Silakan. Jangan buang masa. Hantar je pada cikgu. Siapa-siapa yang dah siap? Boleh? Hantar. Silakan. Silakan. Siapa? Alright, siapa tu? Siapa dah masuk? Ain. Ain, awak masuk Awak dah tadi terkeluar Ain, boleh tak awak kongsikan jawapan untuk ceraian B? Soalan nombor 5B. Boleh tak? Telegram, cikgu akan cuba semak. Ain, cikgu tunggu ni.
Okey, mana ni? Tak ada pun. Baik, sesiapa sahajalah yang ada di sana, okey, hantarlah jawapan awak dalam Telegram cikgu. Siapa-siapa saja yang dah siap tu kan, hantar. Okey, bagus. Aisyah Syafawati dah hantar. Cikgu kasih mak, jangan bimbang. Kita belajarlah daripada kesilapan. Kalau betul tu bagus. Baik, okey. Oleh kerana Aisyah je, cikgu dapat, cikgu tanda Aisyah dulu Okey, sekejap. Okey, ni jawapan Aisyah Syafawati. Terima kasih Aisyah kerana kongsikan jawapan. Cikgu besarkan dapat pahala ni. Sebab oleh kerana awak yang kongsi jawapan, mungkin orang lain boleh tahu jawapannya, awak dapat banyak pahala. Lepas tu keluarlah soalan ni dalam SPM. Berganda-gandalah awak punya pahala Aisyah. Baik, kita lihat jawapan Aisyah. Antara sumbangan tersebut dalam bidang keilmuan ialah telah mencipta dan membuat pembaharuan karya. Good job. Betul. Dekat sini cikgu nak tanda pada pembaharuan. Fakta pertama. Okey. Selain itu, menambah baik karya. Menambah baik. Betul. Fakta kedua, menambah baik karya. Contohnya dengan memuatkan ulasan dan keterangan. Baik. Ini adalah huraian bagi fakta kedua. Jadi huraian dua. Baik, cikgu di sini dah tutup. Di samping itu, Kota Baghdad dijadikan pusat intelektual dan penyebaran ilmu. Pusat. Fakta ketiga. Dah berapa dah Aisyah dapat? Dah dapat 4. Bagus. Tambahan pula, Kerajaan Abbasiyah juga telah mendirikan Baitul Hikmah. Ni contoh 3. Contoh bagi pusat intelektual dan penyebaran ilmu, Baitul Hikmah. Okey. Hal ini demikian dapat menterjemahkan. Okey, jadi patut ni kena potong ni. Lebih sesuai. Okey. Fungsinya ialah fungsi Baitul Hikmah ialah, cikgu murnikan di sini Aisyah. Ialah betul, baru nampak cantik. Okey, menterjemahkan huraian 3 karya falsafah dan sains Yunani ke bahasa Arab secara sistematik. Sistematik ni huraian 3B, huraian 3A. Penterjemah juga bekerja secara berkumpulan, huraian 3C, dan diawasi oleh seorang penyelaras huraian 3D. Banyak jawapannya ni. Okey, jadi cuba kita tanda. Ni 1 point, 1 markah. Ni ada 2, 1, 1. Ni ada 1, ni ada 1, ni ada 1, yang ni ada 1, yang ni ada 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Markah penuh 8. So Aisyah dapat maksimum tahniah. Okey. Baik, yang lain macam ni okey? Baik, cikgu tunjukkan lokasi jawapannya dalam buku teks. Okey, lihat buku teks, siapa ada buku teks. Okey, dalam muka 56, di ke sini dia kat sini. Okey, yang inilah jawapan Aisyah ni. Okey, Kota Baghdad telah memainkan peranan. Okey, scroll sekejap. Highlighter. Kota Baghdad telah memainkan peranan sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu. Ini 1 markah. Okey, melalui penulisan ni markah lagi. Okey, setiap apa yang cikgu highlightkan ni, inilah dia punya jawapan dia. Okey, penterjemahan dalam bahasa Arab. Dan dibina Baitul Hikmah. Okey, baik. Penterjemahan. Ini jawapan Aisyah tadi. Terjemahan karya asing bahasa Yunani. Okey, baik. Dan
Okey, kegiatan penulisan pula ada 3 tahap. Okey. Mencatat, tahap pertama mencatat ni jawapan dia segala idea atau percakapan. Yang kedua, mengumpulkan idea yang serupa atau mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW ke dalam sebuah buku. Dan yang ketiga ialah mengarang. Ini kegiatan penulisan ada 3 tahap. Ini juga dapat markah. So banyak dah markah kat sini. Kemudian kita lihat pula penglibatan golongan ulama dalam penulisan. Okey, ini juga markah. Ramai ulama menyusun hadis dan menghasilkan tulisan. Okey. So ni contoh dia penulisan tersebut. Okey, bidang fiqh, tafsir, sejarah dan sebagainya, ni contoh. So bagi contoh ulama terkenal ni sampai sini. Okey, sampai sini ya. Ni pun sama. Oh banyaknya. Memang sangat banyak jawapannya. Kemudian yang ni jawapan Aisyah tadi juga, menterjemah, malam mencipta, membuat pembaharuan dalam karya. Okey, bagus. Membuat penambahbaikan, jawapan Aisyah juga tadi. Okey. Baik. Okey. Memelihara. Okey, memainkan peranan dan berarti memelihara warisan ilmu daripada lenyap dan terkubur. Okey. Warisan yang mereka telah terima daripada masyarakat Eropah. Okey, baik, inilah jawapan dia pelajar-pelajar. Okey, banyak ni sampai sini. Okey. Okey, bagus. Okey, ni pun dah banyak ni. Okey, ni pun dah banyak. Alright. Okey, masa pun dah tamat. Okey. Jadi kita berhenti sampai soalan 5B. Okey, kita akan sambung pada kelas akan datang soalan 5C. Setakat ini ada apa-apa soalan pelajar nak tanya pada cikgu? Ada nak tanya soalan? Ada tak? Okey. Ada tak ada? Ada tak nak tanya sebarang soalan? Tak ada? Jangan senyap saja, respon lah. Ada ke tak ada? Tak ada. Respon. Ada. Respon. Bagus. Ingatkan senyap pergi mana Okay. Awak pergi mana ke, tertidur ke, mana cikgu tahu. Okey, baik, kalau tak ada. Okey. Yang belum siap soalan modul start, teruskan buat. Okey, buat sampai lengkap. Okey. Jangan putus asa, jangan malas. Okey, buat sungguh-sungguh. Tak tahu tengok buku, tak tahu tanya kawan, bincang dengan kawan. Tanya kawan-kawan yang rasa yang kawan-kawan tu pandai, tanya. Okey, macam mana nak jawab soalan tu. Okey, jadi kita jumpa lagi lah dalam Google Meet pada kelas akan datang. Okey, baik. Marilah sama-sama kita membaca surah Al-As dan juga tasbih Al-Qifarah. Wal-As, innal insana lallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallim wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada kelas akan datang.